Selamat pagi kepada semua murid yang hadir pada PTPR Matematik kali ke-43 hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, iaitu Teorem Pythagoras. Jadi ini adalah yang dalam muka surat 294 dalam buku teks anda. Jadi dalam Teorem Pythagoras kita belajar apa? Jadi satu perkara yang sangat penting dalam Teorem Pythagoras adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak adalah yang paling penting dalam Teorem Pythagoras. Kenapa? Kerana Teorem Pythagoras hanya akan wujud sekiranya ada segitiga bersudut tegak sahaja. Jadi kamu tak boleh guna segitiga selain daripada segitiga bersudut tegak untuk menyelesaikan soalan yang ada berkenaan dengan Teorem Pythagoras. Jadi ini adalah perkara yang pertama kita belajar untuk hari ini. Jadi dalam Teorem Pythagoras ada satu perkara yang penting, iaitu hypotenuse. So apa itu hypotenuse? Sering kita diberitahu tentang saiz screen monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci, 24 inci dan sebagainya. Saiz ini diukur mengikut panjang perpenjuru monitor itu. Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar screen monitor? Jadi yang menghubungkan hypotenuse dengan panjang dan lebar screen monitor itu adalah Teorem Pythagoras. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting. Mungkin untuk zaman kamu yang dilahir sekarang ini, kamu tidak nampak television yang dulu, yang besar inci. Dulu punya 29 inci, kita sudah katanya television ini sangat besar sudah. Tapi untuk hari ini walaupun 32 inci, kalau kamu banding dengan 29 inci dulu, kamu masih akan rasanya dia kecil. Kenapa? Jadi ini adalah semua akan berbalik kepada Teorem Pythagoras. Jadi kita lihat yang seterusnya. Kita terus kepada hasil lah. Hasil daripada aktiviti penerokaan satu. Kita dapati bahawa sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga yang bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertentang dengan sudut tegak. Jadi sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai hypotenuse. Lepas tu segitiga bersudut tegak. Jadi kalau kita lihat dalam sini, kenapa katakan A ini bukan hypotenuse? Kerana ini bukan segitiga bersudut tegak. Kenapa? Kerana kamu lihat sudutnya adalah 90 darjah. Kenapa A ini bukan hypotenuse? Kerana dia bukan bertentangan dengan bersudut tegak ini. Dia di sebelah sudut tegak itu bukan hypotenuse. Dia mesti bertentangan. Ini. Ataupun kita katakan dia adalah sisi yang terpanjang. Jadi ini adalah first thing kita mula kenal dengan Teorem Pythagoras. Kita kenal lagi dengan segitiga bersudut tegak. Kita kenal lagi apa itu hypotenuse. 3 perkara yang kita ingat dahulu untuk perhatian ini. Nanti ada lagi satu rumus. Jadi kita lihat contoh satu. Bagi setiap yang berikut kenal pasti hypotenuse. Kalau untuk yang A, AC adalah hypotenuse kerana dia bertentangan dengan sudut tegak. Kalau untuk B, PR adalah hypotenuse bagi segitiga PRS. Tapi PQ adalah hypotenuse bagi segitiga PRQ. Jadi ini adalah perkara yang kamu kena tahu macam mana bezakan. Dia adalah hypotenuse kepada segitiga mana satu. Kenapa untuk A ini tak perlu tulis? Kerana dia
dia di sini hanya satu segitiga. Tapi untuk B ini dia ada dua segitiga. Bila ada wujud lebih dari satu, lebih baik kita perlu tuliskan. Dia adalah hypotenuse kepada mana satu supaya lebih jelas. Okey, supaya lebih jelas. Okey. Okay, jadi ini adalah tentang macam mana kita kena pastikan hypotenuse. Okey. Okey, lepas tu kita lihat lagi apa hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Okay, menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak seterusnya menerangkan teorem Pythagoras. Jadi kita lihatlah sebagai ini. So ini adalah teorem Pythagoras. Ini adalah teorem Pythagoras. Kita boleh katakan AC kuasa 2 adalah sama dengan AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. Okay, jadi macam mana kita dapat kenal pastikan perkara ini dengan jelas? Okay, macam mana? Okay, cikgu screenshotkan ini. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Okay, ini adalah sangat penting. Nanti cikgu akan nanti dalam Telegram dengan WhatsApp. Okay, dan cikgu juga akan buat sikit penerangan supaya kamu lebih jelas. Okay, macam mana kita menggunakan rumus teorem Pythagoras ini. Okay. Okay, sekejap lah. Okay, selamat datang J. Okay, kita sedang dalam buku test muka surat 296. Muka surat 296. Okay, jadi sekarang cikgu akan terangkan macam mana kita menggunakan teorem Pythagoras ni. Okay. Okay, mula-mula perkara yang pertama, cikgu gunakan hijau inilah lebih jelas nampak. Okay, kalau dalam konteks segitiga, ini adalah segitiga bersudut tegak. Okay, ini adalah segitiga bersudut tegak. Kenapa dia adalah segitiga bersudut tegak? Adalah kerana ini. Ini telah menunjukkan dia adalah segitiga bersudut tegak. Okay? Ini adalah segitiga bersudut tegak. Okay, jadi apabila ada segitiga bersudut tegak, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ini adalah dipanggil sebagai hypotenuse. Okay? Adalah disebutkan sebagai hypotenuse. Okay, jadi dalam rumus ini ada satu perkara yang sangat pentingnya adalah selalu ingat sini adalah hypotenuse. Okay, sini mesti adalah hypotenuse kuasa 2. Okay. Di sini adalah sisi lah. Sisi kuasa 2 tambah dengan sisi kuasa 2. Okay. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. First, AC itu, tegak kedudukan ini, dia mesti adalah sisi yang dinamakan sebagai hypotenuse. Ini adalah perkara yang sangat penting dan kamu mesti ingat apabila kamu menggunakan rumus ni. Kenapa kalau kamu tidak gunakan dia dengan betul, maka kamu akan salah. Maka kamu akan telah salah. Jika kamu telah salah dalam konteks dalam sini, kamu tidak dapat
kamu tidak dapat menyelesaikan soalan itu dengan betul. Okay? Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti sangat jelas dan kamu mesti ingat. Okay? Apabila kamu menggunakan rumus ini yang dinamakan sebagai teorem Pythagoras. Okay? Okay. Lepas tu kita lihat balik kepada teks. Kita lihat contoh 2. Okay. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Jadi dekat sini kita boleh nampak, okay, PR ini berada dekat kedudukan depan sini. Kenapa? Kerana PR ini adalah hypotenuse. PR ini adalah hypotenuse. Okay? Sama seperti C ini. Kenapa C ini berada dekat kedudukan sini? Satu orang saja. Kerana dia bertentangan dengan sudut tegak juga. Dia bertentangan dengan sudut tegak juga. Okay, jadi ini adalah satu perkara yang amat penting. Dan kamu mesti tahu dan kamu mesti dapat membezakan dia. Okay? Boleh? Jadi ini adalah macam mana kita tulislah formula bagi teorem Pythagoras. Ingat, mesti daripada awal, okay, mesti daripada awal yang depan ini dia mesti adalah hypotenuse. Seperti apa yang kita telah belajar dari depan tadi, hypotenuse itu adalah apa? Hypotenuse adalah sisi yang bertentangan dengan apa? Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay? Sudut tegak ini. Inilah sudut tegak. Okay? Jadi kita lihat balik kepada buku teks. Okay. Jadi kita pergi kepada lebih sikit. Bagaimana anda menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi segitiga bersudut tegak? Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam suatu segitiga bersudut tegak jika panjang dua sisi lain diberi. Jadi di sini kita belajar macam mana kita menggunakan teorem Pythagoras untuk menentukan panjang sisi. Okay, jadi ini adalah satu contoh. Okay, bagaimana bagi contoh 3, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Hitung nilai X ini. Okay. 12. Jadi ini adalah S, ini adalah hypotenuse. Jadi dia berada dekat tempat hypotenuse. Okay, kita selesaikan seperti biasa. Tapi kalau untuk B ini, kenapa S ini bukan di depan sudah? Kerana S ini bukan hypotenuse. 26 ini adalah hypotenuse kerana dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi, that's why kenapa 26 ini berada dekat kedudukan hypotenuse dalam rumus. Okay, jadi ini adalah perkara yang kamu mesti tahu dan mesti ingat. Okay, sama seperti contoh 4. Okay, contoh 4. Okay, panjang sisi PQ. Jadi bila kita nak cari panjang sisi PQ, kita mesti cari PR dulu. Jadi PR ini adalah hypotenuse bagi segitiga PRS. Jadi that's why PR berada dekat kedudukan hypotenuse. Okay, bila dia dapat cari PR itu PR kuasa 2 adalah 25. That's why kenapa kamu lihat di sini PR kuasa 2 dia terus 25. Kenapa? Kerana dia adalah kuasa 2 kan. Kamu boleh punca kuasa 2 selesaikan dia. Masuk ke dalam sini kuasa 2 semula. Tak ada masalah. Dalam matematik, kebanyakan dalam matematik bila kita belajar selalunya kita suka apa? Kita lebih suka mudah. Kita lebih suka ringkas.
Jadi itu adalah apa yang kita selalu akan nampak dalam matematik. Kamu rasa, kenapa dia macam curi tulang saja? Memang dia macam curi tulang sahaja. Tapi ini adalah apa kita belajar dalam matematik dan asal dia tidak salah dalam konteks kita akan terima. Jadi PQ adalah hypotenuse bagi segitiga PRQ. So that's why PQ berada dekat kawasan hypotenuse. Jadi kita selesaikan PQ sama dengan 13. Sama juga dengan soalan B. QS ini adalah hypotenuse bagi segitiga QRS. Tapi bila kita selesaikan sampai PSQ ini, kamu nampak PS ini berada dekat depan. Kenapa? Kerana dia adalah hypotenuse. Tapi kalau kamu lihat di sini, soalan di sini dia susung atur semula supaya PQ berada dekat depan. Jadi PQ kekal, jadi QS pergi sana tolak, jadi kita tukar kedudukan dia macam ni. Jadi ini adalah sebelum kita menyelesaikan, kita cuba susung atur. Tapi kalau kita tidak susung atur dan terus menyelesaikan boleh ya murid, nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu macam mana. Dalam latihan nanti. So, jadi kita hari ini kita sampai sini saja dalam buku test. Kita akan lihat kepada buku kerja kita. Sila buka. Hari ini kita pergi kepada buku 1 sudah. Kita pergi kepada buku 1. Cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 74 dalam buku kerja anda. Di sini pertamanya adalah dia suruh kita kenal pasti hypotenuse. Jadi cikgu sekali lah. Ini boleh sekali. Soalan ini suruh kita buat apa? Suruh kita nyatakan hypotenuse. Jadi yang pertama ini, hypotenuse adalah apa? Hypotenuse ini adalah BC. Hypotenuse ini adalah BC. BC adalah ialah hypotenuse. NUS. Hypotenuse. Boleh? Kalau ada masalah, just suarakan saja. Lepas tu ini ialah hypotenuse. Ialah hypotenuse. Untuk soalan 3 ini, kamu nampak ada lebih daripada satu segitiga sudah kan? Jadi dekat sini, kamu kena hati-hati. AS ialah hypotenuse bagi bagi segitiga AQS. AS adalah segitiga. Bagi AQS. Lepas tu ES ialah hypotenuse bagi segitiga PQS. PQS.
Boleh? Kalau ada soalan tanya. Tak tahu, cikgu. Thank you, Jay. Okay, lepas tu kita lihat untuk soalan soalan 4. Kecilkan tulisan. Okay. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini ada berapa segitiga bersudut dekat? Ada 2. Ini dengan ini. Ini bukan. Kenapa? Kerana di sini tidak dinyatakan dia adalah segitiga bersudut dekat. So, jadi hanya 2. Jadi hanya ada 2 hypotenuse. Pertama, saya tulis PS adalah hypotenuse bagi segi QS. Okay, lepas tu, yang kedua adalah QS. QS ialah hipotenus bagi segitiga QRS. Okay. Jadi itu adalah jawapan bagi soalan 4. Okay. Okay, kalau tak ada masalah, cikgu akan sambung kepada soalan yang seterusnya. Okay, kita lihat kepada soalan 5 sampai 10. Cikgu buat 3-3 lah supaya tidak terlalu padat. Okay, ini guna tulislah lebih senang. Okay, seperti apa yang kita telah belajar tadi, AD ini adalah hypotenuse kan? Jadi kamu nampak dia berada di depan. Jadi belakang ini macam mana? Ini adalah A D kuasa 2 tambah dengan B T kuasa 2. Di sini kamu boleh suka hati ya, kamu nak PC kuasa 2 tambah AC kuasa 2 pun boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Kerana yang hanya nak ditetapkan adalah yang depan, iaitu hypotenuse. Hypotenuse tu perlu ditetapkan. Yang di belakang itu tidak ada masalah. Kalau kamu tersongsang ke. Okay, macam ini. QRQ kuasa 2. Okay. Tapi kita boleh nampak bahawa RQ ini bukan hypotenuse. Yang hypotenuse adalah RP. Jadi kita cuba buat macam baru ini. RP kuasa 2 sama dengan RQ kuasa 2 tambah dengan PQ kuasa 2. Ini baru adalah betul kan? Tapi soalan dia nak RQ kuasa 2 sama dengan berapa? Jadi kita ubah sesuaikan dia. RP kuasa 2 tolak Q kuasa 2 sama dengan AQ kuasa 2. So, kita boleh katakan AQ kuasa 2 itu sama dengan AP kuasa 2 tolak PQ kuasa 2. Jadi, jawapan di sini adalah AP kuasa 2 tolak PQ kuasa 2. Jadi, murid, bila anda menyelesaikan soalan sebegini, anda mesti hati-hati. Kamu mesti kena tahu mana satu adalah hypotenuse. Adakah dia adalah hypotenuse? Sama juga seperti soalan 7 ini, A ini bukan hypotenuse. Kerana B baru adalah hypotenuse. Jadi kita buat B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Jadi B kuasa 2 tolak C kuasa 2 sama dengan
A kuasa 2. Lepas tu kita terbalikkan dia, songsangkan dia. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Jadi jawapannya di sini adalah B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okay? Jadi ini adalah cara kita selesai. Dan apa yang dibagi itu bukan selalunya dia mesti adalah hypotenuse. Kamu kena baca, kamu lihat soalan dengan betul-betul, baru kamu dapat mula menjawab. Okay? Okay? Kalau tak ada masalah, cikgu sambung. Okay. Jadi untuk soalan di sini, dia lagi banyak. Kita kena lihat satu persatu. Okay, PS. Adakah PS ini adalah hypotenuse? Ya, dia adalah hypotenuse bagi segitiga ini. Jadi kita senang saja. PS kuasa 2 adalah PQ kuasa 2 tambah dengan QS kuasa 2. AS, AS ni bukan sudah kan? Okay, jadi macam mana? Kita buatlah di sini QS kuasa 2 sama dengan AS kuasa 2 tambah dengan AQ kuasa 2. So, QS kuasa 2 tolak dengan AQ kuasa 2 sama dengan AS kuasa 2. Jadi di sini kita tahu bahawa AS kuasa 2 adalah QS kuasa 2 tolak dengan AS, bukan AS, adalah AQ kuasa 2. Okay, boleh? Jadi di sini cikgu sengaja tidak songsangkan kerana kita sudah tahu kan. Kerana yang penting adalah jawapan dekat sini. Dan dalam soalan ini, langkah kerja dia tidak begitu penting. Okay? Lepas tu untuk soalan ini, AC. AC ini kalau kita lihat pertendangan dia itu, jadi AC ini adalah hypotenuse. Jadi AC adalah A, B kuasa 2 tambah dengan B, C kuasa 2. So, lepas tu kita lihat BC. BC bukan hypotenuse. Jadi yang berkaitan dengan BC adalah segitiga BDC. Jadi BC adalah hypotenuse. Sama dengan BC kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. So, BC kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2. So, BC kuasa 2 adalah BC kuasa 2 tolak BB kuasa 2. Okay? Okay. Lepas tu soalan ni dia nak BD pula. Jadi daripada ini, tadi kita buat yang ni kan. Tapi sekarang kita buat satu lagi. BC kuasa 2 tolak BC kuasa 2 sama dengan BD kuasa 2. Jadi BD kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2 tolak BC kuasa 2. Tengok, daripada satu ini kita boleh ada dua penyelesaian. Satu penyelesaian adalah BC, satu penyelesaian adalah BD. Di daripada sini cikgu harap kamu dapat nampak lah, dapat jelas dekat sini. Okey. Lepas tu soalan 10. Soalan 10 ini kita boleh nampak
Di sini sudut tegak, di sini juga sudut tegak. Okay? Dan ini juga adalah segitiga sudut tegak. Kenapa? Kerana adalah diberitahu oleh soalan. Nyatakan hubungan antara panjang sisi setiap segitiga bersudut tegak di bawah. Jadi bermaksudnya daripada soalan 5 sampai soalan 10, semua segitiga yang kamu nampak dalam sini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh katakan ini adalah bersudut tegak. Ini adalah bersudut tegak. Okey, lepas itu, kedua, kalau ini semua adalah bersudut tegak, kita boleh katakan bahawa ini ABCD ini adalah satu segi empat sama. Kalau segi dia adalah satu segi empat sama, jadi saya boleh katakan ini adalah satu diagonal. Ini adalah satu diagonal. Jadi kita boleh buat. Jadi AC ini ada dua segitiga yang relevan dengan AC. Satunya adalah AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. Ini adalah satu. Satu lagi adalah AD kuasa 2 tambah dengan DC kuasa 2. Jadi ini ada dua segitiga. Jadi untuk soalan AC kuasa 2 ini dia ada dua jawapan. Sama ada depan ni ataupun belakang. Kamu hanya perlu tulis salah satu saja. Lepas tu BC kuasa 2. Jadi saya boleh aturkan dia daripada sini. AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. So, AC kuasa 2 tolak AB kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2. Jadi BC kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tolak AB kuasa 2. Itu adalah cara dia. Lepas tu BD kuasa 2 dia juga ada dua segitiga bersudut tegak sini. Jadi saya boleh katakan dia adalah AB kuasa 2 tambah dengan AD kuasa 2, atau saya boleh kata dia adalah CB kuasa 2 tambah dengan CD kuasa 2. Jadi untuk soalan ini kamu tulis salah satu juga sudah cukup. Satu penyelesaian sudah cukup. Tapi di sini cikgu bagi dua yang kemungkinan untuk kamu. Untuk rujuk. Ada masalah? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Thank you, Nafa. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sambung. Thank you, Jay. Kita sambung kepada soalan pada muka surat 75. Cari nilai X. Cari nilai X. Cari nilai X. Kita boleh nampak X di sini adalah hypotenuse. Jadi saya boleh tulislah S kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. So, S kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2, 144. Tambah 16 kuasa 2 adalah 16 adalah 289. 289. Kalau kamu tak confident, cikgu keluarkan satu letter. Mana satu letter cikgu buat? Oh, di sini. 16 kuasa 2 adalah 16 darab dengan 16.
Tengok. Sorry. Sudah, jadi kita sini juga salah sudah. 256. 17 kuasa 2 baru adalah 289. Sorry ya. Oke, jadi kita selesaikan S kuasa 2 sama dengan 144 tambah dengan 256 sama dengan 400. Jadi saya hilangkan kuasa 2, jadi S sama dengan punca kuasa 2 bagi 400. Jadi S sama dengan 20 kuasa 2. Oke, 20 kuasa 2. Boleh? Oke, jadi kita lihat soalan 2. Oke, di sini kita boleh nampak 17 ini adalah hipotenus kan? So, jadi 17 kuasa 2 tambah dengan sama dengan 7,5 S kuasa 2 tambah dengan 4 S kuasa 2. Jadi ingat, mesti bagi dia kurungan. Kenapa? Kerana keseluruhan 7,5 S itu adalah T kuasa 2. Jadi kita selesaikan dia. Okay, 17 kuasa 2 adalah 17 darab dengan 17. Okay, sama seperti apa yang cikgu kata, 289. Okay, lepas tu 7,5 darab 7 kepuluhan 5 adalah sama dengan 56,25 S kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 adalah 16 S kuasa 2. Jadi saya tambahkan dia 289 sama dengan 56,2 tambah dengan 16. Jadi dia sama dengan 72,25 S kuasa 2. Oke, jadi 289 bahagi dengan, ini adalah 9, bahagi dengan 72,25 sama dengan S kuasa 2. Oke, sama dengan S kuasa 2. Jadi saya bahagikan dia dulu. 89 bahagi dengan 72,25. Jadi dia sama dengan 4. So, S kuasa 2 sama dengan 4. S sama dengan punca kuasa 4. Oke, jadi S adalah sama dengan 2. Oke, S adalah sama dengan 2. Oke? Sudah? Oke? Cikgu bincangkan soalan yang bawah. Soalan 3 dengan soalan 4.
Okey. Jadi untuk soalan 3, dia nak cari nilai S. Jadi apabila dia nak cari nilai S ni, saya kena ada panjang bagi BE. Dan panjang bagi PE ini kita boleh nampak, ini dua adalah sama panjang. Jadi kalau saya dapat cari panjang bagi BD, saya dapat cari panjang bagi PE. Jadi di sini saya nampak satu segi tiga. Saya nampak satu segi tiga. Okey. Jadi daripada segitiga ini saya tahu bahwa 10 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah dengan BD kuasa 2. 10 kuasa 2 adalah 136 tambah BD kuasa 2. Okey. BD, okey. Jangan lompat dulu. Okay, 100 tolak dengan 36 sama dengan BD kuasa 2. So, BD sama dengan, ini sama dengan 64 punca kuasa ini. So, BD ini sama dengan 8. Okay, punca kuasa. Okay, jadi ini adalah 8, ini pun adalah 8, jadi ini adalah 16. Jadi saya tahu bahwa 20 kuasa 2 sama dengan S kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. So, 20 kuasa 2 adalah 400. Tolak dengan 16 kuasa 2 adalah 256 sama dengan S kuasa 2. So, ini bila kita tolak, dia adalah sama dengan 144 sama dengan S kuasa 2. So, S sama dengan punca kuasa 144. So, S sama dengan 12. Okey, S sama dengan 12. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan 3. Okey. Untuk soalan ini, soalan 4, okay, kita nak cari S juga. Jadi di sini kita boleh nampak di sini adalah sama. Jadi di sini kita perlu carikan ini dahulu. Jadi kita cari dia dulu. Okey, 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah dengan BE kuasa 2. Okey, kenapa? Kerana 13 ni adalah hypotenuse bagi segitiga ini. 13 kuasa 2 adalah sama dengan 169 sama dengan 5 kuasa 2 adalah 25 tambah dengan BE kuasa 2. So 169 tolak 25 sama dengan BE kuasa 2. So BE sama dengan 169 tolak ini adalah 144 punca kuasa sama dengan 12. Okey, jadi ini adalah dia. Okey, jadi BE adalah 12. BE adalah 12. Okey, ini pun adalah 12. Jadi ini adalah 24. So, jadi di sini kita boleh tahu dia adalah 24 kuasa 2 sama dengan S kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. So, 24 kuasa 2 adalah berapa? Sorry. Salah. Okey, keluarkan kalkulator. 24 kuasa 2 adalah 576. 576. Ini pindah ke sana tolak. 17 kuasa 2 adalah 289 sama dengan S kuasa 2. So, 576 tolak 289 sama dengan 287. Okay, so S sama dengan punca kuasa 287.
Jadi S sama dengan saya punca kuasa 2 dia. Dia adalah sama dengan 16,94. Cikgu hanya akan ambil sampai 2 tempat perpuluhan. Jadi ini adalah jawapan akhir bagi soalan 4. Cikgu bagi kamu 2 minit untuk salin lah. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, beritahu cikgu ah. Sudah. Thank you, Nafal. J sudah? J sudah? Terima kasih J. Jadi kita hari ini kita sampai sini sahaja. Ingat, kamu perlu siapkan muka surat 74 dengan 75 dalam buku kerja. Lepas siap, ambil gambar, hantar kepada cikgu. Dan kita hari ini kita sampai sini saja. Jumaat ini tiada sekolah, jadi kita akan jumpa balik minggu depan. Kerana cikgu tengah mungkin peperiksaan dianjak ke belakang sikit. Mungkin kita masih ada sempat lagi 1 ataupun 2 kali kelas lagi. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kita sampai sini saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa minggu depan. Bye-bye.